3 wave dekat sini. Okey, 3 wave, kita boleh cari peluang untuk long. Bagi mereka yang intraday, ni untuk shorter term. Jadi kita dah sampai, kita kira jangkakan kalau ini turun daripada semasa. Ini dekat M5, M15. Saya tengok M15 lah. Okey, jadi kalau kita ambil 38.2 tadi, kalau kita ambil daripada semasa, kalau dia jatuh daripada semasa, dan lihat dekat 1 hour, jadi kalau kita lihat 100% dia, 100% dia bawah daripada 38.2. Jadi kalau tak ada naik lagi dan dia jatuh daripada semasa, kita boleh cari peluang untuk long. Jadi kita letaklah alert, letak alert dekat sini. Letak alert bawah, dekat swing bawah tu, dekat swing bawah. Kita tengoklah apa level dia nanti. Okey, Badrul? Okey, jadi kalau itu berlaku, lain daripada tu US 500, kalau dia buat benda ini, dan kita boleh cari peluang lah dalam 1 or 2 hours nantilah. Bukan sekarang. Kita tengoklah kalau dia terus turun ke bawah. Sama juga, the same move, the same trade untuk US 30 ni, tapi itu lebih intraday. Sebab trend ini, satu ni tak break high. Jadi ini lebih kepada mereka yang intraday. Sebab ini boleh jadi 1, faham tak? Ini boleh jadi 5, ini boleh jadi 3. Dan kita ada buat pembetulan yang lebih besar. The thing is, disebabkan oleh jangkaan bahawa US 500 tadi dalam minit punya fractal. Sebab itu kita gunakan fractal minit dekat sini. Ini adalah wave 1. Ini adalah wave 1 minit macam ni, 2, 3, 4, 5 dalam yang ini, minit. Dalam yang ini. Okey, kalau itu berlaku lah. Okey. Kalau itu lah, kita tengoklah apa yang jadi. Tapi ini untuk intraday. Ini bagi mereka, antara dua ni ada trade US 500. Itu lebih nyata dia punya trend. US 100 pun sama. If dia buat 3 wave yang nyata, kalau dia buat 3 wave yang nyata, yang sampai at least 38.2. Okay, yang ini lain, dia sebab dia leading, dia lain, dia punya fractal ni lain, dia tengah extend. Jadi ini adalah untuk US 100. Jadi antara US equities, either sama ada anda trade US 500 ataupun US 100. Antara semua US 500. Sebab ini tak ada equalate. Okey, DEX saya minat kalau dia break 2 ni. Kalau dia break 2 ni baru saya minat. Pada semasa tak ada. Even dia trade wave 2 ni, ini jadi 1, ini tak break high, faham tak, Badrul? Wassalam Rosti. Kalau dia jadi 2 pun, ini tak buat higher highs. Ini tak ada sequence lagi, faham tak? Dia tak ada siri lagi. Satu saya tak minat. Faham? Kalau even dia pull back, kita akan alih satu kita ke sini. A, B dan C. Even itu berlaku, satu ni bukan higher high. Satu saya tak minat dia. Jadi kalau itu saya not something yang saya minat. Ini adalah untuk DEX. So DEX belum ada siri, belum ada sequence. Lain daripada tu, Nikkei pun sama. Ini bukan higher high, so Nikkei skip dahulu. Untuk UK FTSE 100, ini bukan higher high, pullback semasa, tak ada apa-apa, masih sideways market. Ni masih ada. Ini adalah untuk IBEX. Ini belum break 2, so kita masih boleh letak 4. We are looking for satu lagi low. We are looking for satu lagi low. Kalau dia buat low ini, kita dah ada limit order kat sini. Limit order ada dalam market outlook. Limit order based on XM punya level adalah ini, span 35. Okey, JP USD JPY saya buang dulu. Ini kita dah cancel. Okey.
Jadi itu adalah untuk IBEX. Jadi IBEX we are waiting untuk satu lagi low. Antara semua ni yang paling cantik, kalau tanya saya, yang paling jelas adalah IBEX. Antara semua ini yang paling jelas sebab dia ketara sebagai trending dan kita ada kita ada incomplete sequence. Jadi bergantung kepada trading anda. Kalau anda seorang intraday, anda trade yang US 100 ataupun US 500. Kalau anda seorang swing trader, anda mencari kepada IBEX ni. IBEX jangan trade untuk intraday. Spread dia besar, dia pun adalah, dia tutup pada London close, dia buka balik pada London Open nanti. Jadi untuk intraday, unless anda masuk petang tadi. Jadi ini bukan untuk intraday trader, ini untuk mereka yang swing. Okey, faham? Kalau intraday anda tak sentuh pun IBEX ni, tak ada dalam chart anda, tak ada. Anda tak tengok pun. Okey? Dia buka pada waktu London sahaja, waktu Eropah sahaja. Ada soalan untuk indeks? Tak ada perubahan daripada yang petang tadi, Rosli? Tak ada, Badrul? Pian? Wassalam. Tak ada perubahan daripada yang petang tadi. Okey, kalau tak ada soalan untuk indeks, kita masuk kepada Yen Pair. Yen Pair movement dalam USD JPY sedang menyokong kepada movement dekat Yen Pair secara besarnya. If anda seorang intraday, anda trade with dua ini. Ni yang fractal 3 minit, 5 minit, tu dia. Ni bagi mereka yang intraday, anda boleh cari peluang ini kalau dia pullback 2 ni. Ini adalah 5 minit. Ni chart 5 minit. Ini mungkin dah jadi 4. Tengoklah. Okey. Ini sorry, dah jadi 2. Ini mungkin dah jadi 2. Kita tengoklah, kalau dia buat satu lagi high, turun bawah balik, ada incomplete sequence, anda boleh trade untuk intraday. Bagi mereka yang short term swing, kita ada incomplete sequence. Ini ada incomplete sequence, anda boleh trade kalau anda nak untuk USD JPY, tapi saya tak masukkan dalam journal. Ini kalau pullback ini berlaku, anda boleh trade dia. Untuk mereka yang maksudnya pegang 2 hari, 3 hari, ni boleh trade. Okey, itu adalah untuk USD JPY. Lain-lain Yen Pair belum ada trend. Dia ke atas, ini belum break. Kalau break, then kita akan letakkan ini sebagai 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, baru anda long. Faham? Dia kena move macam ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3 baru ada trade. Anda kena tengok 9, bukan 5. Anda kena tengok 9. Maksudnya ada extension kat situ. Sebab 1, 2 ni bersilang. Faham? Dia tak boleh 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Jadi kita ada extension dalam ni. Ingat, wave 3 tak boleh silang. Jadi kalau anda nak kata 1, 2, 3, 4, 5, panjangnya 5 dia. Okey? Jadi anda nak tengok benda macam ni. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tak break tak apa. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Break out. Then baru anda boleh trade dia. Itu sebagai 1 ini. Ini sebagai 2. 2 ini. Minit. Kalau itu berlaku. Okey, itu adalah untuk Euro JPY. Lain daripada tu, GBP je sama, benda sama. Dia kena break atas ini dahulu. Kalau tak break, tak ada. Jangan sentuh dia. Ini masih sideways market, belum ada trend. AUD JPY sama, belum ada ni, belum establish trend dia. Arah dia ke atas, jangan short dia. Arah dia ke atas. Ulang berapa kali tak tahu dah. Okey.
CAT JPY sama, kita ada minyak tadi, kita nampak untuk CAT is doing ni. So selagi dia tak break atas ni, anda tak jeling dia. Ini masih lagi sama cerita, 1, 2, 3, 4, 5 breakout, then baru ada 1, 2, 3 baru naik. Anda nak tengok, waktu ni lah anda tengok benda-benda tu urusan. RSI, waktu dia buat ni, dia break structure ini. Kita dah ada satu connector kat sini kan. Anda nak tengok 1, 2, 3. Then baru kita ada trend. Yang ini berakhir dengan divergence. Kat sini berakhir dengan divergence. Then 3 ni anda trade. Okey, itu CAT JPY ya. Ada soalan untuk yen pair? Okey. Indeks kita sedang jangka dia buat correction dan ke atas. Kita nampak yen pair nak breakout. Kalau lepas breakout, apa lazim berlaku dalam breakout? 5 minit. Alamak. Apa yang lazim berlaku selepas breakout? Dia pull back kan? Tu yang sedang kita tunggu. Okey. Kalau cuma CAT JPY yang breakout, lain-lain tak breakout, anda tengok yang lain-lain dah ada ni, dah ada divergence apa semua dan tak nampak sebagai motif, itu adalah fake out. Masalahnya yang lain-lain pun menunjukkan move yang sama. Jadi kita akan cari untuk long kalau dia breakout ya. Itu CAT JPY. Okey, 5 minit saya tak dapat nak tengok, kecil sangat. Kecil sangat. Ini breakout. Jadi kalau ada 3 wave pullback, anda boleh trade. 5 minit macam ni. Oscillator yang terlalu kecil tak reliable. Tapi anda boleh trade sama. Teknik yang sama, tapi of course lagi banyak anda entry, lagi you need to be mengurus dia dengan ni lah. Saya tak tengok kurang daripada 1 hour. Saya cuma tengok time frame kecil untuk tengok structure saja, untuk reverse structure saja dan double check divergence, tapi tak trade dia. Okey, dolar sedang buat pullback. Nampak? Sekarang ni tengah pullback. So kalau kita lihat kepada RSI pullback ni, nampak tak dia keluar structure? Dia keluar structure. So pada semasa dia masih belum lagi breakout structure ini. Dia tengah test. Kalau dia breakout structure ini, then kalau dia buat 3 wave, anda boleh cari peluang untuk long dollar. Faham? Saya tak tahu macam mana nak price in untuk NFP. Kalau bank tu, dia orang dah buat kajian sebulan sebelum. So saya tak tahu, kita tak ada researcher yang pergi kat ground, pergi kat office orang. Bank buat macam tu tau. Dia orang akan buat kajian kepada tempat-tempat kerja dan dia orang akan trade ke arah itu price in. Kita tunggu Forex Factory, baca news, benda yang dah semalam jadi. Jadi macam mana anda nak trade news? Kecuali anda ada teknik anda lah. Saya tak minat. Bagi saya ada set up trade. Itu je. Itu jawapan senang dia, Kamal. Nasihat saya, do that. Anda tak akan pening sekejap baca news ni, sekejap nak price in ni, price out ni. Nanti senang-senang je orang kata kan. Itu dah price in. Data bagus, kenapa dia jatuh? Itu dah price in. Data tak bagus, kenapa dia naik? Oh, itu dah tahu dah. Buy the rumor, sell the news. Kita kena SL. Faham? Jadi untuk anda nak buat benda berulang, anda tengok dekat chart, apa teknik anda. Kalau macam ni anda buy dalam teknik anda buat dia saja, jaga duit. Itu lagi senang. Okey. Nak tanya MTV ada alert tak? Apa MTV? MT4, MT5 ada. Tengok video how to set alert dekat MT4 ataupun MT5.
Tengok video, ada dekat, cari kat YouTube, ada banyak. Okey, untuk silver dia dah start naik. Tak tahu, saya tunggu 50% je. Saya kepada analisa asal, Kamal. Saya ikut macam tu je. Kalau dia kena SL, jadi saya tahu apa performance system. Itu je. Saya ikut analisa asal. Faham tak? Saya tak pergi cek, saya tak pergi, kita punya SL, TP dah ada kat sini. Ini untuk silver. Jadi stop loss masih tempat asal 25-30 sen. Kalau dia kena 50%, then kita keluar separuh lah. Lepas tu separuh lagi biar. Trading ni bukannya kita satu entry ni je. Dalam tahun ni entah beratus ke berapa puluh kita nak entry kan. Jadi kalau satu ni kena SL, kenalah dia. Kalau dia kena TP, kenalah dia. Yang pentingnya satu masa tu kita ambil 1 tahun. Untuk yang ni kita, untuk starting daripada ni, biasa saya 3 bulan sekali saya tutup kan. Disebabkan kita buat yang ni, saya biarkan dia. Akaun saya lain saya tutup, untuk yang ini saya buka. Ya, sampailah hujung tahun. Sebab kita tengah ambil dia punya expectancy untuk sistem ni ya. Sampai hujung tahun kita tengok apa dia. Itu je. Macam anda labur ASB, anda tak pergi tengok hari-hari berapa ASB unit punya ASN, anda tak pergi tengok hari-hari unit value dia kan. Anda cuma anda cuma laksanakan simpan duit dan tengok kepada sistem tempat PNB itu mengurus. Itu je. Anda cuma ikut je macam tu je. Itu trading. Kalau nak pakai VPS, kalau nak pakai MT4, MT5 alert, anda kena on MT4, MT5 anda sentiasa. Oslan, itu je. Sebab itu kalau nak pakai dia, anda pakai VPS. Kalau tak ada laptop ataupun PC yang on sentiasa. Belum. Tak, 50%. Dalam nota saya letak apa? 50% daripada wave 3 kan. Jadi kalau wave 3 daripada lepas ni kita settlekan dolar dulu Jadi kalau dolar ni kalau ada 3 wave pullback, kita akan cari peluang untuk long Maksudnya U-shave ini dah ada higher high So kalau nampak 3 wave, benda yang sama ini dah terkeluar, nampak tak? So kita dah ada satu, anda tunggu 2, anda tunggu 1 lagi, dan kita akan tengok ini kena reach at least 38.2. Dan kita cari untuk U-shave. Okey, itu adalah untuk U-shave. Euro US dollar pun sama, ini dah breakout. Okey. Kalau anda nampak dekat RSI dia pun dah break daripada structure. So, ini daripada 5 wave. 3 wave, 1, 2, 3, kita akan cari untuk short. Ini bagi mereka yang intraday. Bagi mereka yang short term swing, anda tunggu bawah tu untuk short balik US dollar. Maksudnya, untuk contohnya macam Euro USD ni anda cari untuk long. GBP USD anda cari untuk long. Bagi mereka yang swing. Bagi mereka yang short term entry, tak ada. Anda biar. Anda cari untuk short. Sebab trend dia yang besar adalah ke atas. Euro US dollar, trend dia yang besar adalah ke atas. Itu adalah untuk dolar. GBP US dollar sama, tapi ini belum breakout. Ini dah breakout tak? Sekejap ini belum breakout. Jadi belum ada, untuk yang kecil dia dah breakout. Ini belum breakout. Okey, GBP US dollar belum ada. Jadi kalau anda nak intraday, U-shave ataupun Euro US dollar. AUD US dollar marginal sikit, dia breakout, ini break. So 1, 2, 3 bagi mereka yang intraday, anda boleh short. Bagi mereka yang intraday. Dia break daripada ini. Bagi mereka yang intraday. NZD US dollar belum break. Jadi ini belum, anda tak trade dia. Jadi AUD US dollar, Euro US dollar saya tambah kat sini bagi mereka yang intraday.
Satu lagi adalah AUD US dollar. AUD USD. Okey. UCAD ini belum buat high, belum ada apa-apa, tak ada apa-apa. Kalau dia buat 3 wave pullback pun tak ada apa-apa. So you are not trading it. Belum ada trend. Okey. Okey, silver. Nah, cari silver. Okey. Ni maksud saya tadi Kamal ya. 3 wave pullback kita adalah daripada sini. 1, 2 dan ini low kita semasa ini sini. So apa yang anda buat adalah, nampak saya punya alert kat situ. Letakkan anda punya Fibonacci 1, 2 dekat sini bukan ini sini. Sebab kita lihat dia sebagai flat So kalau dia sampai 50%, then saya akan keluar separuh, alihkan DE. 50%. Lain daripada tu dia nak sampai 2-3 pip, nak sampai dia jatuh, saya tak tengok pun. Saya cuma letak alert kat situ. Macam mana kita nak tahu dia kita kena check chart setiap masa ke tak? Tak payah. Apa yang anda buat adalah, kalau anda nak masuk satu lot, anda pecahkan dia kepada 0.5, enter 2 tau. Dan 0.5. Okey. Dan apa yang anda buat adalah SL tempat sama, SL dia sama, SL sama, entry sama tempat, tapi TP yang ini adalah tempat yang itu tadi. Okey? TP yang pertama ni adalah 50% tadi. TP yang kedua ni adalah full, dekat 100% equal leg kan? 100%. Okey? So, kalau yang ini kena TP, yang tempat 50% tadi, dia akan keluar notification dekat phone kita kan? Kalau anda pakai apps XM, dia akan keluar notification. Short term swing, lebih daripada 1 hari. Mungkin dalam 2 minggu, 1 ke 2 minggu. Itu adalah short term swing. Kalau kita sebut medium term, kalau institution, kalau sebut pasal long term punya holding 3 tahun ke atas, itu long term holding, itu position trade kalau dekat position. Tapi kalau kita sebagai trader, kita ni biasanya kalau kita sebut sebagai position trade, we are talking about 1 quarter, 3 bulan. Swing trade adalah di antara 3 minggu, 3 hari, 2 hari ke kurang daripada 3 bulan tadi. Itu swing. Ada yang kata 2 minggu, ada yang kata sebulan. So, depend kepada definisi apa yang anda letakkan. Tapi short term adalah 2 hari ke 2 minggu. Itu short term. Okay. Itu short term. Kenapa nak naikkan? Anda kena, Kamal, kita ikut benda sama je. Kalau anda bimbang pasal position anda, nasihat saya tutup. Itu terbaik. The moment ada rasa emosi kepada entry, tutup. Itu bagus. Itu lagi bagus. Jadi anda tak attach. Yang ada tak ada, dia naik sikit-sikit tak kena kan. Lepas tu turun balik, anda duduk renung cat kan. Tutup. Sebabnya the moment anda buat benda tu, anda akan attach. Takutnya attach. Takutnya kita attach. Maksudnya terikat dengan entry tu. Kita sayang entry tu. Entry ni cuma entry. Itu cuma menjalankan apa dalam sistemnya. Anda sayang dengan sistem, anda bukan sayang dengan entry. Dia pakai apps, download apps yang XM tu. Anda boleh search dekat Play Store, dia ada apps dia. Okey, itu silver. Unless dia kena 50% kat sini, then tutup separuh, dia letak TP lah yang first position tu. Second position, alihkan stop loss. Saya tak alihkan DE tau. Saya alih dekat swing bawah ni. Kecilkan sahaja.
kecilkan sahaja. Jadi kalau dia kena loss lah, nak buat macam mana? Jadi kita tahu entry itu kena stop loss. Itu sebahagian daripada data dalam sistem. Lebih daripada 1 hari dikira sebagai swing trade. 1 hari intraday. Lebih daripada 1 hari adalah swing. Ada yang kata short term swing, ada yang kata medium term, ada yang kata long term. Senang. Lebih daripada 1 hari, itu swing trade. Lebih daripada 1 hari, itu swing trade. Okey. Itu silver ya. Jadi kalau dia 50% daripada yang penurunan ketiga daripada sini, then anda letakkan ini. Tutup separuh dan separuh lagi. Saya alihkan bawah ni. Kalau jenis anda bimbang, alihkan dekat entry anda. Dia kena BE nak buat macam mana. Okey. Gold pun sama. The thing, kita sedang melihat kemungkinan untuk US dollar meneruskan kekuatan. That's why we are looking at sini adalah flat 5 wave. Dan kita jangkakan masih ada penurunan ke bawah. Ingat, gold dan silver dua-dua dah break 1618. So, meaning ini we are looking at this ke bawah. Ada kemungkinan kita sebenarnya sedang buat yang lebih besar ini. 1, 2, 3, flat dan selepas tu lebih besar kat bawah ni. Untuk gold dan silver. Untuk wave 4 kat sini. Ada kemungkinan kita sedang lihat benda tu. Kita tengoklah apa yang berlaku kepada kalau dia buat benda tu, saya long daripada sini. Kalau dia buat benda tu. Kalau dia buat double, saya long daripada situ sebab itu wave 4. Daripada sini. Ini ada 1618, itu momentum sequence. Itu lebih daripada 16. Jadi kalau dia wave 4, saya long daripada situ. Okey, itu adalah untuk gold. Okey, minyak ni pada semasa kita tadi tunggu kalau dia buat pullback daripada sini, nampaknya dia dah, ini tak tahu dia complete ke tak. Belum. Ini pullback selagi dia tak sampai 1 ni ya. Jadi kalau dia buat pullback 1, 2, 3, anda boleh cari untuk long. Untuk minyak ni. Jadi pada waktu ni baru 1, 2, 3, 4, one more high. Dan 3 wave. Dan kita boleh cari untuk long. Itu adalah untuk minyak. Saya tak tahu. Kalau anda tanya H1, saya tengok. Saya tak dapat tengok bayar. Saya nak tengok mana-mana manusia. Saya tak cakap trader. Manusia dalam dunia ni boleh buat banyak ini dan dia boleh buat chart banyak ni dan buat M15. Kamal, kalau ada manusia, bukan trader, manusia dalam dunia ni, dalam satu dunia ni yang boleh buat chart macam saya banyak ni, update M15. Saya nak tengok kalau ada. Sebab itu saya tak dapat tengok kecil daripada H1. Mustahil. Saya tak dapat tengok kecil daripada H1 pun, yang macam H1 ni pun tak ramai manusia, bukan trader saja, researcher, ahli Elliott Wave yang boleh buat H1. Jadi kalau tanya bawah daripada H1, saya tak dapat nak tengok. Faham? Sebab mustahil. H1 ni pun saya dah lama buat. Jadi saya boleh buat. Sebab itu saya tunjukkan kepada anda H1. Anda tak akan jumpa chart macam ni secara percuma di mana-mana dalam dunia. Saya boleh claim benda tu. Sebab saya tahu memang tak ada. So kalau anda tanya bawah H1, mustahil. Saya tak dapat nak tengok. Lagi murah dapat, yang lagi bawah peluang yang jauh. Dia punya probability lebih tinggi. Itu saja. Rahul, ada ke trading view price plan untuk student? Tanya trading view. I don't know.
Saya tak tahu, Rahul. Okey, kalau tanya XM mungkin saya boleh jawab anda. Tapi kalau tanya pasal TradingView, itu company TradingView. Jadi anda kena tanya TradingView. Boleh chat dia orang, boleh tanya, boleh chat dia orang. Okey, minyak selagi dia tak sampai equilibrium, tapi kat sini tengok pada waktu ini kita baru saja ada 1, 2, 3, ada nak satu lagi 4 dan 5. Kalau kenaikan 4 dan 5 tu tak cecah equilibrium, tak cecah 100%, 1, 2, 3 ni kita boleh cari long. Itu untuk minyak. Jadi inilah 1 biru. Inilah 2 biru. Biru. So kita akan letak kat situ. Dalam ni minyak. To in clear 3711. Mungkin ada tau. Tapi untuk student saya tak tahu. Sebab ini bukannya untuk student punya ni. Ini adalah satu platform. Jadi I don't know whether there is a student discount. But you can ask. You can ask. Tak salah pergi tanya kan. Try tanya. Boleh ada dia punya email semua. Anda pergi TradingView, pergi klik kat support dia. Okey, ini adalah untuk minyak. Copper tak ada, ini belum buat high, ini belum break. Minyak tadi clear, dia tengah trending. Euro AUD, kalau Euro AUD ni breakout ke atas, itu bermakna kita akan ada indeks yang buat deeper correction. Faham? Kalau Euro AUD ni breakout ke atas, then yang ini semua akan correcting, maksudnya ini US 500 inilah 1. Inilah 2. Faham? Sekiranya Euro AUD, maksudnya AUD lemah. Komoditi lemah. Jadi ini akan buat yang lebih besar. Ini akan jadi 1, 2. Kalau Euro AUD breakout atas tu. Euro GBP tak ada apa-apa. Nothing at the moment. Ini tak ada. Bagi mereka yang intraday, ini ada tunggu satu lagi. 1, 2, 3. Anda boleh long. Tapi untuk intraday yang kecil. Ini bagi mereka yang mungkin untuk intraday, untuk shorter time frame lah. 1 minute, 5 minute. Ini time frame dia. Ini adalah apa yang anda sedang tunggu kalau anda trade intraday. Okey, Euro GBP. Kita dah ada trend establish buat higher high. Untuk intraday. Untuk swing tak, nothing. Correction atas ni, ini bukan lower low. Ini bukan lower low. Lower low dia kat sini. So ini masih sideways market. GBP AUD bawah ni kita nak long. Okey, ini 5 wave pullback. 5 wave breakout, 3 wave pullback, bawah ni kita akan long. Ini adalah untuk GBP AUD. Okey, satu lagi GBP NZD tak ada. Arah dia will be sama. Tapi ini nampak seperti 3 wave berbanding dengan GBP AUD tadi. Kenapa ni lari ni? Okey, so kesimpulan apa yang kita ada untuk semasa, we are looking untuk US 500 dan US 100 long in any 3 wave pullback. Sekiranya anda trade Spain 35 ni, Spain 35 bukan untuk anda trade intraday. Itu adalah swing, sebabnya dia cuma buka pada waktu Eropah. Jadi kalau anda trade malam ni jam 12, dia dah tak jalan chart dia. Jam 1, jam 12. Dia dah off chart dia. Jadi kalau anda intraday, ini bukan instrumen untuk anda trade.
Bagi mereka yang swing, ini adalah untuk yang ada pegang lebih daripada 1 hari lah. Ini adalah apa yang anda trade. Kalau anda trade indeks Spain 35, anda tak trade US 500 dan US 100. Kalau anda nak trade US 500, anda tak trade Spain. Faham? Jadi pilih satu, jangan trade tiga-tiga pula. Bukan, Rahul. Saya tak faham kenapa apa yang 38.2. Ramai yang tanya, ada siapa-siapa yang ajar 38.2 tu ke? 38.2 tu kalau kita jangka dia wave 2. Okey, kita nampak 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okey, dan anda sedang tunggu 3 wave pullback. Kalau anda sedang jangka ini wave 1, ini wave 2, wave 2 adalah deep correction kan. Anda ambil Fibo retracement, 3 wave ini, entry tetap dekat 100%. Kalau 100% tu mencecah Fibo retracement terlebih buat tu. 38.2 dan anda, ini 38.2. 100% tu, 100% extension ni, Fibo extension, kena sampai 38.2. Kalau tak sampai, anda tak letak limit order. Kalau dia adalah wave anda sedang jangka wave 4, sini kena sampai at least 23.6. Faham? Jadi Fibo extension 100% ni anda tarik, dia sampai ataupun dia jauh bawah lagi. Dan anda boleh trade kalau anda sedang jangka wave 4. Faham? Itu untuk filter sama ada kita nak letak entry atau tak. Jadi kalau macam anda tunggu 38.2 sini, yang ini dan anda tarik Fibo dia. Katalah dia turun daripada semasa. 1 2. Okey? Dan ini adalah Fibo inilah extension dia 100%. Saya ambil yang ini supaya dia nampak sikit. Tak banyak sangat nombor. Equal leg 236. Okey. Ini dia. Ini equal leg dia. Okey. Jadi anda tengok dua ni. Jadi anda tarik Fibo retracement daripada situ. Dua ni kepada satu. Kenapa sini? Sebab structure ni kita katakan bermula dari sini. Anda tengok RSI, anda nampak benda tu. Jadi kalau anda nampak 100% ni bawah 38.2 dan anda boleh letak entry anda dekat sini. Dekat sini ni entry anda kat sini. Faham? Katalah contoh sahaja anda punya Fibo retracement tadi macam ni. 100% tak sampai 38.2. Anda tak letak entry. Faham? Jadi bila anda tarik daripada structure ni, this pembetulan 3 wave kena sampai 38.2 at least. 100% dia. Ada entry dekat 100% ni, bukannya dekat 38.2. Tu. Ikut ujung minggu kita ada sesi tau dekat Discord. Anda dah miss sesi pertama, sesi kedua. Sesi ketiga minggu ni kita cerita pasal apa? Saya pun tak ingat. Adalah topik, dah disusun kan. Jadi saya ulang balik benda ni dalam sesi kita dekat Discord. Ada recording dia. Anda boleh pergi dekat Discord channel, tengok dekat saya punya bio dekat Facebook. Kita ada ceritakan benda ni, ada video dia, ada recording dia. Pergi tengok. 1 jam lebih ke 2 jam. Bila anda download tu, letakkan dalam pendrive, dia bergig-gig besar saiz dia. Pergi tengok. Saya jelaskan, saya terangkan yang ini, saya terangkan benda ni. Jadi kalau anda sedang, ini wave 1 kan, wave 2, kita jangka 38.2. Sebab sifat wave 2. Jadi ini kita boleh entry. Kalau dia turun daripada sekarang.
Kalau dia break ini. Jadi sebab tu kita letakkan alert kat sini. Saya letakkan macam ni lah. Kalau dia turun daripada semasa, tak dapat. Sebab dia belum confirm lagi. Kalau dia break ini, baru kita confirm. Kalau dia break bawah ni, baru kita confirm. Ini A, ini B, ini C. B sekarang ni tak habis lagi. Dia boleh naik lagi. Kalau dia naik lagi, C kita tak sampai 38.2. Thank you, Roslan. Tengok, ada recording dia dekat situ. Benda ni. Roslan dah hadam dah. Dah jadi apa dah. Dah naik dekat Facebook, dekat dia punya YouTube lah. Saya tak kisah. Apa saya punya ni, anda nak naikkan YouTube ke, anda nak naikkan TikTok anda ke, naikkan. Saya halalkan. Tujuan saya nak berkongsi. Tak ada charges, tak ada royalty, tak ada ID, tak ada apa. XM bayar saya. Anda ambil lah apa-apa pun. Memang niat saya untuk berkongsi. Jadi ambil. Anda nak pakai material dalam tu, nak guna apa pun, pakailah. Anda letakkan tukar nama anda sendiri pun, saya tak peduli. Faham tak? Saya tak peduli. Anda claim itu teknik saya, Zul belajar dari saya. Ambil lah, saya tak peduli. Saya tak kisah. Saya rela. Saya okey. Dalam buku 3-5 ni, apa tu? 3-5. Okey? Ada soalan, jadi itu tadi untuk indeks. Pilih salah satu, jangan trade 3-3. Kena 3-3 stop loss. Setiap hari tanya, boleh keluar tak macam silver? Okey, USD JPY, ini 3 wave pullback. Intraday, ini bagi mereka intraday. Position trade, UCAT nanti, belum. UCAT ni belum. Ini mungkin tengah bulan. Ini mungkin dalam seminggu 2 lagi, UCAT. Ini akan saya akan pegang lama. GBP AUD kalau dia buat pullback daripada semasa. Minyak kalau dia buat kecil, yang wave 2 tadi. Lain-lain semua dalam ni, baca dia, chart pun semua ada. Ada apa-apa soalan? Kita ada 15 minit lagi ni. Dah halal tu Bang Pian. Ambil. Dah halal. Ada soalan? Kita ada masa ni. Kalau tak ada pasal ni, semua ada dalam market outlook. Chart pun ada, market outlook pun ada. Apa lagi? Semua ada. Okey. Kita bagus juga Rahul tanya tadi. Sebab saya nak tunjukkan anda benda ni. Thank you Rahul, thank you. Nasib tengok. Tak ada soalan yang tak betul. Tanya je. Saya lepas mulut sikit. Saya ni jenis cakap je. Jangan ambil hati dengan saya. Siapa kenal saya dah tahu. Saya tak ada simpan. Saya cakap je. Baik, saya cakap daripada saya simpan. Meletup satu hari susah kan? Baik, saya jenis cakap. Saya tak jenis simpan. Jangan kecil hati dengan saya. Jangan kecil hati. Dengan saya, anda tak boleh kecil hati. Anda tak dibenarkan kecil hati. Sebab saya tak simpan. Saya jenis cakap. Habis kat situ. Lepas tu kita buka buku baru. Saya tak ada jenis simpan-simpan. Faham? Sebab bahaya. Simpan-simpan ni bahaya. Okey. Kalau ada soalan, tanya. Jangan takut soalan salah. Kena bom pun kena bom lah. Lepas tu tanya soalan lain. Tengok. Kita dah tahu Zul macam mana. Saya jenis keluar je. Simpan, tak ada simpan-simpan. Habis itu hari itu. Besok cerita lain. Tak ada nak simpan-simpan. Kalau nak simpan-simpan, banyak saya gaduh dengan orang. Okey. Kita cerita sikit, kita ulang kaji sikit. Kita ulang kaji. Galih. Satu Galih power. Galih suka simpan. Galih buat apa? Okey. Ini asas. Saya nak anda pegang asas ni. Pegang asas ni. Okey, kita review sikit. Cuma nak terasa sekarang. Yang nak masuk setiap lekuk. Dia nak trade semua. Mustahil. Bukan semua masa ada trend kan. Okey. Okey, kejap kita lukis elok-elok dulu. A, B dan C. Kita lukis elok-elok dulu hitam dan ini minit. Okey. Biar anda semua faham benda ni
Okey, dan lepas tu sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dalam yang lebih kecil. Biru. Dan sini pun kita ada 1, 2, 3, 4, 5 yang biru. Okey. Kenapa saya lukis benda ni? Ingat tak benda ni? RBS, SBR. Okey, ingat tak benda ni? Ni adalah RBS, SBR. Bila kita nak trade, bila anda nak trade, kalau ini adalah berlaku macam ni, ini low dengan high sahaja, itu makna-makna nombor-nombor ni. Itu makna nombor-nombor ni. Jadi kalau kita katakan kita sedang melihat fasa motif, fasa tengah trend, market tengah trend yang ini. Market tengah trend ni, dia dibentuk ada 3 jenis. Yang pertama adalah motif. Yang pertama adalah motif. Di mana apabila kita bercakap mengenai motif, dia ada syarat-syarat tertentu. Syarat pertama, wave 2 tak boleh bawah wave 1. Itu motif. Dia boleh sama dengan wave 1, tapi dia tak boleh bawah daripada wave 1. Okay? Dia boleh macam ni. Itu yang pertama. Yang kedua, wave 3 tak boleh paling pendek. Kalau dia macam ni, itu boleh jadi. Tapi kalau dia paling pendek macam ni, wave macam ni, dia paling pendek, itu tak boleh jadi wave 3. Itu tak boleh jadi motif. Motif, wave 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 pendek. Dia tak boleh jadi paling pendek. Nombor 3, wave 4 tak boleh masuk kepala wave 1. Itu motif. Dia tak boleh. Dia boleh macam ni, tapi tak boleh masuk kepala wave 1. Itu yang pertama. Apa tu? Roti bakar pian. Okey. Okey, itu motif. Bentuk kedua dalam yang 5 wave ni digelar sebagai motif campur extension. Idea dia adalah ini akan berlaku apabila kita nampak market trend. Kita tengok chart, wah, naik dia. The moment anda kata chart tu naik, anda akan nampak salah satu daripada wave 1, wave 3 ataupun wave 5 extend, panjang. Nampak panjang dia lain macam. Anda kena pilih mana satu. Dia satu saja, dia tak boleh dua-dua. Dia tak boleh tiga-tiga, tak boleh. Satu sahaja. Galih, ingat benda ni. Wimon, ingat benda ni. Apa tu? Suami idaman. Allah. Siapa tadi? Saya terus lupa apa saya nak cerita ni. Apa benda suami idaman? Cerita korang cerita apa ni? Okey. Okey, wave 1, wave 3 ataupun wave 5. Satu saja extend. Dia tak boleh dua extend panjang-panjang. Tak boleh. Chart tu jadi pelik rupanya. Jadi kalau kartu jadinya. Satu saja extend. Faham? Satu saja yang panjang. Jangan satu panjang. Dua, tiga panjang lagi. Tak. Anda panjangkan satu saja. Faham? Satu saja. Boleh? Jadi kebiasaannya dalam forex, currency market, dalam saham dan juga indeks, of course, indeks saham, ETF, kita akan nampak wave 3 yang extend. Kebiasaannya. Maksudnya, dalam ni kan, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini pun dalam ni, kita akan nampak 1, 2, 3, 4, 5. Yang itu contoh extension. Itu contoh dia extend. Itu contoh. Dia extend, naik. Menyebabkan wave 3 panjang. Naik lagi. Tapi satu sahaja. Kalau dalam ni ada yang merah ni, ada yang merah. Dalam 3 ni, dia ada tambah lagi.
Ada anak lagi kecil dalam salah satu. Faham tak? Okay. Satu sahaja yang extend. Kalau dalam degree ini, satu, A3 ni yang extend. 5 tak extend. Faham tak? Satu saja. Jangan ada sini extend, sini extend, sini extend. Tongkat jadinya galah, jadinya panjang macam tu. Satu macam tu. Okey. Ada soalan daripada tu? Yang komoditi biasanya kita akan nampak wave 5 yang extend. Benda ni penting tau, nampak. Jangan tengok saya gelak-gelak macam ni. Itu alah tak apa, nanti aku tahu lah. Tak. Itu bila anda melukis, benda tu amat-amat penting. Benda tu amat-amat penting. Pilih satu je extend. Terutamanya bila anda tengah tengok cat yang mencanak-canak macam ni. Cat yang mencanak-canak, yang macam ni kan. Satu je extend. Satu je nampak kan? Ni satu je extend. Dan tengok contoh ni. Satu je extend. Anda tak dapat nak extend. Maksudnya dalam ni ada pecahan lagi. Dalam ni boleh lukis. 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Tapi anda tahu dalam ni akan extend. Jangan, itu penting tau. Gelak-gelak juga, tapi itu penting. Tulis satu sahaja daripada motif dia yang extend. US 100, semua cat. Okey. Mana cat tadi ya? Oh, sesat pula kita. Okey. Mana cat kita tadi? Ni. Satu je extend. Yang ketiga dikenali sebagai, yang ini siapa ada rekod hari itu? Kalau ada rekod tolong bagi kepada saya. Yang sesi ini 2 minggu lepas. Itu sesi tu bagus. Siapa ada naik kat YouTube hari itu? Tolong bagi kat saya recording dia. Saya akan letakkan dalam Dropbox supaya orang boleh tengok. Yang 2 minggu ke 3 minggu lepas. Kan kita ada buat yang ni. Ini bukan cerita malam ni baru. Tiap minggu saya cerita. Hari-hari saya cerita benda ni. Okey. Yang ketiga dikenali sebagai diagonal. Diagonal cuma ada 2 jenis. Yang pertama adalah leading dan yang kedua adalah ending. Maksudnya, dia tak boleh dekat wave 3. Dia boleh dekat wave 1 ataupun wave 5. Kecuali kesemua ni diagonal. Maksudnya ABC, ABC, ABC. Itu jadi diagonal lain. So Pian, nanti bagi tahu kat Pian. Kalau ada recording dia, kita letakkan supaya semua orang boleh tengok. Ataupun bagi link lah, bagi link YouTube dia. Pian rajin. Letak kat Dropbox tu lagi senang. Jadi orang boleh tengok bila-bila. Okey, diagonal. Bukan saya nak curi dia punya YouTube punya pelanggan. Cumanya mudahkan semua orang. Kalau dia nak bagilah, itu hak milik dia. Okey. Itu diagonal. Ada soalan mengenai 3 ni. Mana Pian? Pian tengah makan cucur pisang. Berapa minit lagi? Nak habis masa ke tak ni? Lama lagi, ada 20 minit lagi. 20 minit ni. Kalau saya tanya 20 minit ni. Zatul kena tunggu tau. Dia kerja sampai pukul 9. Kita ni ambil masa kerja dia. Siapa bayar overtime? Kalau bagi overtime tak apa. Okey. Motif dengan extension, diagonal. Kalau Cikgu Wyckoff, bagus. Wyckoff bagus. Seriously, Wyckoff bagus. Tapi nak explain dia pakai Wyckoff tak dapat. Saya cuba. Saya peminat Wyckoff, tapi tak dapat nak explain macam guna Elliott Wave. Dia tak dapat. Itu sebab tu saya guna Elliott Wave. Kalau ikut saya bergaduh pasal ni dulu. Saya nak Wyckoff. Tak apa, itu cerita lain. Okey. Jadi kita nak tahu ini habis buat C macam mana. Di situlah kita tengok RSI. Kan? Di sini berakhir dengan divergence. Yang ini berakhir dengan divergence. Dan lepas tu RSI dia breakout. Breakout. Itu adalah benda ini. Jadi kita tahu struktur ini habis. Belum lagi trade.
sebab anda baru saja ada low, high, higher, low, belum confirm, anda kena tunggu breakout. Itu boleh pergi kecil. Kalau anda nampak H1, anda apply benda ni, M15, M5, M1, satu saat, satu tick, semua boleh. Anda cuma pergi kecil. Ini buat time frame besar. Siapa kata elite wave ini cuma untuk time frame besar? Boleh. Time frame kecil pun boleh. Anda apply benda ni je. Momentum, structure, time. Time kita dah lihat semalam. Okey. Jadi bila breakout macam ni, breakout sini, ini adalah sama dengan yang ini. Faham? Selagi dia tak sampai, banyak sangat conteng. Sekejap, saya buang ni dulu. Supaya tak banyak sangat conteng. Okey. Apa pula dia keras tu? Macam-macam benda conteng. Okey. Di sinilah yang kita apply Fibo extension tu. Selagi yang ini belum sampai equal leg Fibo extension 1, 2, 3, dia tak sampai 100% breakout dia, kita akan katakan ini sama dengan sini. Itu dia. Jadi, kita cuma tunggu correction. Correction ini sama dengan yang ini. Faham? Okey? Jadi, correction itulah. Itu tengok dalam channel tu. Recording ada. Download dia, apa bentuk-bentuk correction yang ada. Bentuk-bentuk correction terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama simple, zigzag, flat, segitiga. Trade cuma untuk zigzag sahaja. Konsep sama, berulang sekali lagi, 5, 3 dan 5. Flat, jangan trade. Segitiga, saya elakkan. Segitiga, tak berlaku dekat wave 2. Segitiga, cuma wave 4 ataupun wave B ataupun C. Dia tak berlaku dekat W. Okey? Lain daripada tu, kita ada W, X dan Y. Itu adalah shape yang paling lazim. Double correction. Double correction cuma gabungan di antara zigzag, flat, segitiga dalam apa keadaan W tak boleh segitiga. Itu sahaja. Anda ulang. Buat benda tu je. Lepas tu kaitkan correlation. Kaitkan instrumen. Itu je. Ulang buat benda tu je. Initial jobless claim untuk US 364,000. Satu angka yang bagus. Boleh? Macam mana kita tahu ini RSI dia bentuk macam mana? RSI dia dalam ni pun, dalam yang time frame kecil sama, berakhir dengan divergence. Lepas tu dia turun balik. Dia break ini. Kita tunggu untuk long. Sama kat sini. Sama benda. Ulang-ulang cerita tu je. Galih. Sekarang ni kalau tengok balik apa yang anda dah belajar elite wave sebelum belum ni, luar kepala. Cakap hafal. Galih pun dah hafal. Sebabnya tengok video saya lagi kan. Zul cerita benda sama je tiap-tiap hari. Betul tak? Kalau ikut balik, siapa yang tengok recording saya, anda akan perasan saya cerita benda sama tiap-tiap hari. Tak ada benda baru. Semua sama. Galih pernah belajar elite wave. Sekarang ni, apa yang anda belajar dulu dengan apa yang anda faham sekarang, anda satukan. Nampak tak? Apa yang anda belajar dulu dah lagi terang. Bukannya saya benda baru. Saya cuma terangkan. Banyak orang belajar elite wave. Ramai kat sini bukan anda baru dengan elite wave, saya tahu. Ramai, saya tahu. Saya ada dapat banyak mesej. Okey? Dan bila anda memahami pasal structure, anda banyaknya belajar structure. Apa saya tunjukkan dekat sini ada dua benda. Yang pertama adalah kepada momentum. Memang ada, bila anda belajar elite wave memang ada cerita momentum. Tapi macam mana nak tengok dia dekat chart bila actual chart berlaku? Saya tunjukkan. Yang ketiga adalah kepada faktor time
di mana kita menggunakan konsep correlation kepada instrumen. Ada masukkan faktor-faktor ni, elliott wave senang. Kalau anda tak masukkan benda ni, anda cuma lukis elliott wave hampir mustahil. Saya nak buat CD, apa benda kau cerita ni? Kadang-kadang bila tengok semua teknik ada kaitan je bila buat tengok elliott wave. Wimon, kalau guna satu teknik, jangan campurkan. Tapi kalau anda faham, baguslah. Elliott wave ni cuma sebagai satu map. Dia benda ni je. The whole thing is about this. The whole thing is about this. Ini je. Ya. Di mana kalau anda dapati sini adalah motif dan anda dapati bentuk dia sebagai trend, anda nak lukis 5 wave. Okey? Anda nak lukis 3 wave ataupun 7 swing ataupun 11 swing. Dan dalam sini kalau anda nampak dia ni selagi dia tak sampai, anda akan lukis dalam fractal kecil. Selagi dia tak sampai equal leg, dia turun, anda lukis fractal kecil. Maksudnya kalau sini adalah primary, sini anda akan lukis minor. Faham tak? Satu merah. Kalau sini primary. Satu intermediate. Itu dia. Divergent tu tanda market sentiment, entah. Ada orang kata macam tu, ada orang kata tak. Saya tak tahu. Yang saya tahu, itu technical term. Itu technical. Jadi, adakah itu menandakan divergent? Yap. Kalau ikut elliott wave, yap. I don't bet my house on elliott wave. Saya ikut Fibonacci. Jangan lupa letak kat Shopee. Okey, dah. Itu je. Mana siapa? Rahul. Benda tu je. Pergi tengok, tanya Pian. Mana Pian tadi? Tanya Pian. Pasal channel, pasal YouTube dia. Tanya dia. Dia ada rekod semua ni letak kat YouTube. Boleh tambah orang. Mana tahu dapat iklan kan, Pian. Okey. Itu saja untuk malam ni. Semua ada dalam Market Outlook. Tengok, chart pun updated. Saya akan update chat lagi insya-Allah pada malam nanti, tengah malam sikit ataupun besok pagi ya. Kalau tak ada apa-apa, saya tak letak apa-apa lah. Kalau dia ada ni, baru kita update. Itu saja, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, buat benda sama, insya-Allah kita bersama lagi esok. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih ya.